overthinking. Kalau bercakap tentang overthinking ni, berfikir tu tak salah. Memang lumrah kita sebagai manusia untuk berfikir baik buruk sesuatu perkara. Tapi kalau dah over, namanya pun berlebih-lebih, risau akan mendatangkan, kata orang, kemudaratan. Baik, tapi sebelum tu mungkin Sugi nak mulakan dengan komen terlebih dahulu dari rakan-rakan kita di Facebook. Sugi. Saya nak kongsikan komen daripada Michelle Lim. Katanya, saya jenis berfikir berlebihan sampai tak tentu arah juga, tak tentu tidur sehingga ada sesuatu yang menimbulkan negatif di dalam otak dan bayang-bayang hitam selalu mengganggu saya. Okey. Dan satu lagi daripada Natira. Daripada Natira Muhammad Yusof, katanya overthinking datang tanpa diminta. Secara peribadi, kalau overthinking nak menguasai diri saya, akan tenangkan diri sekejap. Setelah reda, saya yakinkan diri sesungguhnya semua itu tidaklah serumit yang kita andaikan. Itulah dia, kadang-kadang kita dah start berfikir tanpa benda tu jadi dah pun. Dan untuk kita buka perbincangan kita untuk hari ini, di studio kami bawakan Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak selaku pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum Dr. Sihat. Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dan pastinya kita bersama dengan Kai Bahar sekali lagi. Tak sabar ramai kat komen kata Kai Bahar. Okey, baik. Doktor, sebelum saya nak bertanya kepada doktor, saya nak Kai Bahar jawab soalan saya tadi tu. Kai ni seorang overthinking tak bagi saya. Kita iklan kejap. Okey. Kalau nak cakap overthinking, saya rasa saya lah orang paling overthinking di antara semua family saya. Oh ya? Okey. Okey, ni cerita betul tau. Okey. Saya ingat lagi since 2019, masa tu saya kata kena macam anxiety, panic attack dan sebagainya. Dan itu jugalah saya orang kata punya overthinking, dia orang kata melebih-lebih. Macam lagi teruklah daripada overthinking sebelum tu. Jadi dia macam bila bila kita gatal tangan ke merah, kita overthinking lah. Kenapa tangan merah kan? Kadang-kadang bila sakit kepala, migraine semua kan. Dia macam overthinking. Padahal benda tu dah biasa berlaku sebelum ni. Jadi bila dah overthinking macam tu kan, jadi kita macam nak Google kenapa sakit kepala, kenapa kaki kita sejuk dan sebagainya kan. Tapi saya lebih bertanya kepada Yang Arif lah. Macam especially saya punya penyokong saya, peminat saya, ada doktor. Ada doktor yang kata pakar sikit lah, tanya akak macam ni akak kan, apa simptom-simptom yang saya ada ni semua kan. Tak ada apa, okey je semua kan. Jadi saya rasa lega lah bila dah dapat jawapan yang saya ni sihat. Dan saya pun ada buat full check up semua kan. Bila dah tahu keadaan saya sihat, alhamdulillah saya rasa overthinking saya tu dah kurang. Semakin berkurang kan. Tapi kan kalau kita Google kita punya sakit, bahaya. Sebab kita akan baca macam-macam lagi penyakit lain. Tapi apa yang Kai berkongsi ini, saya rasa ramai yang menonton, termasuk kita-kita ni, boleh relate. Sebab memang kita pun selalu, bukan sahaja bab gatal-gatal ke apa, tapi kalau sesuatu situasi itu berlaku, kita suka sangat overthinking. Jadi doktor, thinking memang lumrah. Berfikir itu lumrah hidup kita. Overthinking ni normal ke tidak? Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Bila kita sebut berkenaan dengan apa kita panggil thinking, berfikir. Berfikir adalah satu cara untuk kita membuat satu penilaian kepada sesuatu perkara, kan? Sama ada dia nak kata normal, berfikir memang perlu untuk kehidupan, untuk kita bila kata macam survival lah. Kita nak fikir bagaimana cara nak melangsungkan hidup ni, bagaimana kita nak menyelesaikan sesuatu masalah dan situasi. Namun apabila kita menyentuh berkenaan dengan secara berlebih-lebihan, saya klasifikasikan sikit. Bagaimanakah kita nak menyaksikan bahawa kita ni overthinking ataupun tak? Sebab tadi macam Kai katakan Kai adalah orang yang overthinking dalam adik-beradik ni. Tapi betul ke ataupun adakah Kai seorang yang overthinker? Overthinker. Orang yang sangat berfikir secara berlebih-lebih. Saya klasifikasi dalam akronim O. Adalah operasi kognitif yang berterusan. Dia tak stop dalam satu jangka masa yang pendek. Contoh macam tadi Kai katakan, bila nampak satu rashes dekat kulit dan sebagainya, dia dah fikir dah. Saya akan berpenyakit, kalau saya sakit macam ni, macam mana pula, saya ni pula artis lah kan nanti. Cantik. Contoh. Doktor macam main voice awak lah. Tak betul, saya rasa macam membantu solok dengar. Jadi kan bila dia biasa berfikir tu, operasi pemikiran tersebut, dia berpanjangan, berterusan dalam cycle yang tak berkesudahan. Kita pergi kepada V, variasi pemikiran. Dia start daripada rashes tadi tu je, sikit-sikit. Dia berfikir secara, what's next? Selepas ini apa pula? Apa akan jadi kalau saya jadi begini dan sebagainya. Kemudian disebabkan oleh event atau satu perkara tersebut. Kadang-kadang ada individu ni dia berfikir secara berlebihan disebabkan oleh perkara-perkara yang mengganggu hidup dia. Trauma
atau mungkin past experience yang menyebabkan dia sentiasa berfikir kalaulah benda tu tak jadi dan kalau jadi kenapa jadi pada diri kita dan sebagainya. Okey. Kemudian dia akan datang kepada R, reaksi. Reaksi ni boleh jadi reaksi emosi, afektif A, afektif perasaan, B, behavior ataupun tingkah laku dan kemudian kognitif tadi. Apabila berlarut-larutan berlarut-larut dan berterusan tanpa ada titik noktah, dia akan menjatuhkan, kita panggil dia overthinking. Okey, baik. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang menyumbang kepada seseorang itu menjadi overthinker. Tadi 2019 bermulanya jadi semakin hari semakin overthinking dan sebagainya. Apa sebenarnya titik permulaan yang jadi, ada ke apa-apa yang berlaku jadikan Kai sebegitu rupa orang kata? Okey, sebenarnya benda tu saya sendiri pun tak tahu. Nak cari punca dia kan, apa dia kan. Tapi sampai sekarang tak dapat jawapan dia. Dan saya sendiri pun kadang-kadang sekarang ni alhamdulillah saya dah kata banyak kuranglah saya punya overthinking. Macam sebelum ni, saya punya overthinking kadang-kadang melibatkan hubungan dengan sahabat, family kan. Kadang-kadang benda tu benda kecil je. Bila kita overthinking sampai menjadi pergaduhan dan sebagainya kan. Bila kita sedar, kenapa kita kena buat benda tadi. Jadi sekarang ni saya rasa apa yang berlaku, apa yang akan terjadi, saya rasa lebih baik saya berdiamkan diri daripada saya berfikir atau saya melakukan tindakan yang saya rasa macam membolehkan benda tu, perkara itu menjadi pergaduhan dan sebagainya. Jadi saya fikir betul-betul sekarang kan, saya lebih kepada mendiamkan diri daripada saya berkata-kata. Sebab saya punya overthinking saya sangat teruk. And then saya risau itu je lah. Kalau saya bertindak dan sebagainya, benda itu akan menjadi lebih teruk. Okey, baik. Itu perkongsian daripada Kai. Tapi Kai, ini perkongsian daripada Alia Maisara, katanya doktor juga ya. Overthinking. Saya ada seorang makcik, overthinking dia melampau. Dia selalu fikir lebih dari apa yang dia nampak. Cara dia overthinking tu, cara dia huraikan kejadian, dia nampak macam confident betul cara dia huraikan apa yang berlaku lepas kejadian. Benda belum berlaku lagi, terlalu over. Penat pula kita tengok dia bercakap, tak ada titik nokta. Jadi doktor, apa yang dikongsikan ini? Dia kata kadang-kadang cara dia huraikan itu macam over sangat, ataupun benda tu belum lagi berlaku dia menghuraikan. Adakah ianya macam halusinasi ke, macam mana? Apa kaitannya dengan overthinking? Okey, so bila kita sebut halusinasi ni, dia benda yang lain sebab dia akan nampak sentiasa berterusan. Tetapi overthinking ini adalah salah satu tadi bila kita nak delitkan dengan punca. Okey, seperti komen tadi, puncanya adalah terlalu memperbesar-besarkan sesuatu yang tak pasti. Okay, macam tadi, kita tak pasti pun apa yang berlaku selepas ini. Macam kita yang normal biasa ni kan, selepas ini kita tak tahu apa yang akan berlaku di luar studio dan sebagainya. Namun apabila individu memperbesar-besarkan sesuatu ketidakpastian itu, kognitif akan memberi tumpuan kepada ketidakpastian itu. Okey, kalaulah jadi macam gini, kalau luar tadi kan mungkin saya dengar tadi macam bunyi hujan dan sebagainya, apa akan jadi ni, jam lah pula lepas ni sebagainya kan. Dan apabila jam nanti balik lambat dan sebagainya, akan dimarahi oleh majikan. Kita panggil berterusan berfikiran tentang ketidakpastian. Okey, baik. Dan Syira, maaf saya nak bertanya. Silakan. Doktor, kalau overthinking, adakah ianya satu tabiat daripada kecil ataupun mungkin kita dah dalam satu peringkat umur lah, kata dewasa ke apa, disebabkan sesuatu situasi boleh jadi seorang overthinking? Sebab mungkin dalam sebuah perhubungan dia okey sahaja, tetapi ada sekali tu dia dah ditipu, jadi dia mula overthinking bila dia masuk dalam perhubungan yang seterusnya. Jadi bagaimana seorang itu menjadi seorang overthinker? Lepas ni kita nak tanya Kai, kenapa dia dapat respon yang paling cepat. Atau mungkin nak kongsikan dahulu pengalaman ke apa? Jawapan daripada doktor. Silakan. Saya suka tadi dia macam dia tipu kan. Okey, sebenarnya nak cakap saya ni baik tak adalah baik sangat pun kan. Saya pun manusia biasa macam orang lain. Tapi dalam pengalaman hidup saya banyak kena tipu lah macam tu kan. Jadi saya rasa benda tu bila dah orang kata ada experience ditipu, orang kata macam kena macam-macam lah. Padahal kita dah cuba buat sebaik mungkin kan. Kita dah cuba baik kepada semua orang. Tapi bila kita rasa macam orang kenal kita hanya nak mengambil kesempatan dan sebagainya. Jadi kita rasa macam overthinking tu kadang betul-betul ke tak kan. End up ujung-ujung memang benda tu berlaku, orang kata tak salah.
apa yang Kai fikir selama ni kan. Sebab benda tu ada bukti dan sebagainya. So benda tu membuatkan saya rasa macam dah takut nak mengenal seseorang. Bila mengenal seseorang tu saya lebih kepada teliti. And then bertanya macam-macam lah. Macam kadang-kadang benda ni tak ada, saya ada-adakan. Sometimes dia kata, janganlah samakan dia dengan orang lain. Faham. Jadi benda tu dia macam, biarlah kita macam dah pernah berlaku dalam hidup kita. And then terbawa sampai ke depan. Macam doktor. Ya, doktor. Betul. Saya tertarik juga dengan kisah orang kata the life experience. Begitu. Sebab tu saya katakan tadi, ada event tadi tu. Ada perkara-perkara yang menyebabkan individu itu membina kepercayaan dan skema dalam kognitifnya. Okay. Macam tadi saya katakan bahawa kehidupan yang lampau, dia menjadi mangsa keadaan something lah mungkin dalam perhubungan dan sebagainya. Kita panggil dia trauma, membentuk trauma yang menyebabkan dia membina skema dalam diri bahawa dia mungkin akan mengalami situasi ditipu pada masa perhubungan akan datang dan sebagainya, ya. Dan dia tidak terjadi dalam tempoh yang sekejap. Dia mungkin akan bila situasi itu berlaku berulang-ulang kali dan sebagainya, dia akan membina satu pemikiran bahawa kemungkinan semua individu akan menjadi individu yang akan menjadi pemangsa lah, contoh kan, akan mungkin buat penipuan dan sebagainya kan, dan sebagainya itu. Dan inilah dia akan membina satu pemikiran yang mengagak-agak, contoh kan, macam lirik tiba-tiba saya teringat lirik Kai punya lagu 1 2 tanda tanya Kai ni doktor saya tahu kan. Jadi banyak persoalan kan, kadang-kadang kalau dia macam gini, apa akan jadi kalau dia berkawan dengan orang ini? Apa akan dia meneruskan hubungan? Dan ini sebenarnya yang akan membentuk satu keadaan yang mungkin tak sihat, kan? Sekiranya dia maksudnya diteruskan dalam jangka masa yang panjang. Kerana apa? Dia mula mempengaruhi kepercayaan individu terhadap orang lain, dan kita sentiasa berkira-kira dan kita akan fikir sebaik mana pun mungkin pasangan ataupun orang yang signifikan dengan kita akan develop atau cipta satu pemikiran yang lain yang mungkin lead kepada pemikiran lebih negatif terhadap individu ataupun orang di sekeliling kita.